Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikram bin Abdul Bari, nama matrik 267224. Menurut Abdul Aziz 2009, pemimpin adalah seorang individu yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses pengurusan dalam sesebuah organisasi bagi membolehkan organisasi tersebut mencapai matlamat dan objektifnya. Di samping itu, pemimpin juga merupakan simbol yang penting di dalam dan di luar sesuatu organisasi itu. Dalam konteks organisasi, pemimpin perlu memastikan dan menentukan objektif dan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi itu untuk dapat dilaksanakan dengan sempurna dan cekap. Pemimpin yang efektif seharusnya memberi arahan terhadap usaha-usaha bagi mencapai tujuan organisasi. Oleh itu, tanpa bimbingan atau kepimpinan, hubungan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasi mungkin boleh menyebabkan ia menjadi lemah. Keadaan sebegini mungkin akan menimbulkan situasi di mana seseorang individu itu bekerja untuk mencapai tujuan peribadinya, sementara keseluruhan organisasi menjadi tidak cekap dalam mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Oleh yang demikian, sesebuah organisasi yang ingin berjaya sangat memerlukan kepimpinan daripada individu yang mempunyai tanggungjawab kepada organisasi. Kesediaan pekerja untuk memberi komitmen yang tinggi kepada organisasi juga bergantung kepada kemampuan pimpinan dalam mempengaruhi dan meyakinkan mereka untuk bertindak sedemikian. Definisi kepimpinan. Menurut Robbins 1998, kepimpinan adalah keupayaan untuk mempengaruhi kumpulan ke arah pencapaian matlamat. Keupayaan mempengaruhi kumpulan bermaksud bahawa seseorang individu perlu bertindak dan mengikut arahan yang khusus. Ciri pemimpin transaksional, ganjaran kontijen iaitu menggunakan pertukaran ganjaran dengan usaha, menjanjikan ganjaran dan mengenal pasti pencapaian. Management by exception ataupun aktif iaitu mencari sebarang penyimpanan atau kesalahan dengan menggunakan piawai dan peraturan serta suka melakukan pembetulan. Management by exception ataupun pasif ialah pemimpin hanya mengambil tindakan jika mendapati sesuatu yang dijalankan tidak mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin transformasional. Seseorang yang berkarisma dalam menyediakan visi dan misi, mendapat kepercayaan dan sentiasa dihormati, memberi inspirasi kepada pekerja dan menetapkan jangkaan yang tinggi, menggunakan simbol untuk menumpukan usaha serta menggunakan cara yang mudah untuk mencapai sesuatu tujuan, menggalakkan keintelektual, bersikap rasional dan menyelesaikan masalah-masalah secara berhati-hati, memberi perhatian kepada individu, melayan individu secara individu, memberi nasihat dan memberi tunjuk ajar. Teori kepimpinan. Peranan pemimpin dalam sesebuah organisasi adalah penting untuk menentukan dan memastikan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi itu dapat dilaksanakan. Oleh itu, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat teori kepimpinan dalam organisasi. Teori sifat kepimpinan. Menurut A.B. Aziz Yusof 2009, antara usaha pertama yang dilakukan oleh ahli-ahli psikologi dan penyidik secara sistematik ialah cuba untuk mengenal pasti ciri-ciri peribadi seorang pemimpin. Pendekatan ini membuat anggapan bahawa ciri-ciri personaliti, fizikal, sosial dan keintelektual akan membezakan sama ada seseorang itu adalah pemimpin atau bukan pemimpin. Selain itu, terdapat 6 sifat umum pemimpin iaitu bercita-cita tinggi dan bertenaga, berkeupayaan untuk memimpin, jujur dan integriti, mempunyai keyakinan diri, tahap kecerdasan yang tinggi dan berpengetahuan luas dalam tugasan yang dilakukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjana binti Ahmad, nombor matrik 267283. Dalam teori kepimpinan terdapat 5 teori. Yang pertama adalah teori sifat kepimpinan, yang kedua teori gelagat, yang ketiga teori penyebab kepimpinan, yang keempat, teori kepimpinan berkarisma dan yang kelima, model kontingensi. Peranan pemimpin dalam sesebuah organisasi adalah penting untuk menentukan dan memastikan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi dapat dilaksanakan. Oleh itu, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat teori kepimpinan dalam organisasi. Antaranya adalah teori gelagat, yang mana teori gelagat ini adalah ketidakupayaan untuk menjelaskan secara terperinci tentang kejayaan seseorang pemimpin
dalam teori sifat telah menyebabkan perhatian dialihkan kepada gelagat spesifik yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin. Teori ini mencadangkan bahawa gelagat yang spesifik dapat membezakan di antara pemimpin dan bukan pemimpin, yang mana seorang pemimpin yang mempunyai tahap bertimbang rasa yang tinggi boleh digambarkan sebagai seorang yang bersedia untuk bantu menyelesaikan masalah peribadi pekerja, mudah didekati dan memberi layanan yang sama kepada semua pekerja di bawah seliannya. Seterusnya kita akan tengok dari segi teori penyebab kepimpinan, di mana teori penyebab kepimpinan adalah berhubung kait dengan persepsi. Teori ini juga akan digunakan bagi membantu menjelaskan persepsi kepimpinan di dalam sesebuah organisasi. Dalam konteks kepimpinan kita tengok, teori penyebab kepimpinan ni mengatakan bahawa kepimpinan adalah satu penyebab yang manusia lakukan terhadap individu yang lain. Penyelidik yang telah mengkaji rangka kerja penyebab ini telah mendapati bahawa manusia sering mengaitkan pemimpin sebagai seorang pemimpin yang mempunyai sifat cerdik dan pintar, berpengetahuan, mempunyai kemahiran lisan yang kuat, agresif, dan ia juga merupakan seseorang yang saling memahami antara individu dengan individu yang lain. Okey, di peringkat organisasi pula, rangka kerja penyebab diambil kira oleh manusia di mana mereka menggunakan kepimpinan untuk memperjelaskan keadaan bagi sesebuah organisasi. Keadaan ini kita lihat dari segi prestasi. Apabila prestasi sesebuah organisasi itu positif atau negatif, maka orang akan meletakkan penyebab kepimpinan itu menjelaskan prestasi tersebut. Okey, seterusnya kita tengok dari segi teori kepimpinan berkarisma, yang mana teori kepimpinan berkarisma ni merupakan sambungan daripada teori penyebab kepimpinan. Teori kepimpinan berkarisma ni mengatakan bahawa pengikut meletakkan penyebab keupayaan pemimpin yang gagah, berani dan luar biasa setelah mereka memerhatikan gelagat-gelagat tertentu. Kajian terhadap kepimpinan berkarisma telah mengenal pasti beberapa gelagat yang membezakan pemimpin yang berkarisma dan bukan yang berkarisma. Antara ciri-cirinya dapat kita lihat, satu adalah mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi semasa membuat penilaian dan keupayaan mereka. Yang kedua, mereka mempunyai matlamat yang unggul yang mencadangkan suatu keadaan masa hadapan yang lebih baik dari keadaan semasa. Seterusnya adalah mereka berkeupayaan untuk menjelaskan dan menyatakan visi agar mudah difahami oleh orang lain. Pemimpin yang berkarisma akan bertindak sebagai kuasa motivasi. Dan yang keempat adalah pemimpin yang berkarisma dianggap sebagai seorang yang komited dan bersedia dalam mengambil risiko secara peribadi yang tinggi untuk mencapai visi syarikat. Model kontingensi. Menurut model kontingensi, situasi merupakan sesuatu yang sangat kritikal dalam menentukan corak kepimpinan yang terbaik. Beberapa faktor situasi yang mempengaruhi keberkesanan kepimpinan yang harus dipertimbangkan. Okey, terdapat 5 model kontingensi yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah model kontingensi Fiedler. Model kontingensi ini diperkenalkan oleh Fred Fiedler dan model ini mencadangkan bahawa kejayaan dan keberkesanan prestasi kumpulan bergantung kepada padanan gaya kepimpinan pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya dalam pelbagai situasi, di mana situasi tersebut memberi kawalan dan pengaruh ke atas kepimpinan itu. Okey, Fiedler telah membangunkan satu kaedah yang dikenali sebagai Least Preferred Co-worker, iaitu LPC, bagi mengukur seseorang pemimpin itu adalah berorientasikan kepada tugas atau perhubungan. Selain itu, dia juga mengasingkan kepada 3 kriteria situasi, iaitu hubungan antara ahli dengan pemimpin, struktur tugas dan kedudukan kuasa pemimpin. Dan yang kedua, model kepimpinan situasi Hersey and Blanchard.
Model ini diperkenalkan oleh Paul Hersey dan Kim Beckett. Model kepimpinan ini dikenali sebagai model kepimpinan situasi di mana penemuan lebih kepada ketersediaan atau kematangan pengikut. Penekanan terhadap pengikut ditekankan dalam model ini kerana ia telah menggambarkan realiti sama ada pengikut menerima atau menolak pemimpin kerana keberkesanan pemimpin bergantung kepada tindakan pengikut. Segi teori pertukaran pemimpin-pengikut, di mana teori ini mengatakan bahawa pemimpin mewujudkan perhubungan yang istimewa dengan kumpulan-kumpulan kecil subordinat disebabkan masa yang terhad. Mereka dikategorikan sebagai kumpulan dalaman di mana subordinat ini lebih dipercayai oleh pemimpin, mendapat lebih perhatian daripada pemimpin dan sering menerima keistimewaan tertentu. Okey, seterusnya adalah model laluan matlamat House. Teori ini diperkenalkan oleh Robert House dan model ini mengambil elemen utama dalam kajian Ohio State, iaitu struktur daya usaha dan bertimbang rasa dan teori jangkaan motivasi. Model laluan matlamat mengatakan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab pemimpin untuk membantu pengikutnya untuk mencapai matlamat, menyediakan gelagat secara arahan dan sokongan yang perlu bagi memastikan matlamat mereka selaras dengan keseluruhan objektif organisasi. Selain itu juga, gelagat pemimpin akan diterima oleh subordinat selagi subordinat berpendapat bahawa gelagat pemimpin adalah sumber keputusan yang segera atau akan datang. Okey, seterusnya adalah model Vroom-Yaten. Model ini telah dibangunkan oleh Victor Vroom dan Philip Yaten menurut Robin. Model kepimpinan Vroom ni menyediakan satu set peraturan bagi menentukan bentuk dan banyak mana pembuat keputusan secara penyertaan dalam pelbagai situasi. Model ini telah mengandaikan bahawa mana-mana daripada 5 gelagat seperti di bawah digunakan dalam situasi, iaitu dia ada autokratik. Satu adalah pemimpin menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang ada pada masa itu. Autokratik 2 adalah pemimpin memperolehi maklumat daripada subordinat dan membuat keputusan sendiri. Dan pemimpin mungkin memberitahu atau tidak memberitahu subordinat masalah yang wujud bila mendapat maklumat subordinat. Seterusnya adalah perundingan 1. Ialah pemimpin yang berkongsi masalah dengan subordinat secara individu, mengambil idea dan cadangan tanpa membentuk kumpulan dan membuat keputusan yang mungkin atau tidak menggambarkan pengaruh subordinat. Seterusnya adalah perunding 2, merupakan pemimpin yang berkongsi masalah dengan subordinat sebagai satu kumpulan dan mendapatkan idea serta membuat keputusan yang mungkin atau tidak mungkin menggambarkan pengaruh subordinat. Dan seterusnya adalah kumpulan 2, ialah pemimpin yang berkongsi masalah dengan subordinat sebagai satu kumpulan yang sama-sama membuat alternatif dan menilai alternatif serta membuat persetujuan bersama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mawar Atailah Laila binti Makaris. Nombor matrik saya 267146. Saya akan membentangkan berkaitan dengan budaya organisasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi apa itu budaya organisasi. Yang kedua adalah kategori budaya dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis budaya dalam organisasi. Menurut Smith dan Peterson 1998, budaya adalah satu interpretasi atau tanggapan tentang simbol, tanda, tindakan, hasil karya yang wujud dalam organisasi atau masyarakat berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, undang-undang, moral, kepercayaan, adat resam dan sebagainya.
Selain itu, budaya juga meliputi aspek kehidupan yang luas yang mencukupi segenap ruang kehidupan manusia. Manakala Robin telah menyatakan budaya adalah satu perkongsian makna yang dipegang teguh oleh sesebuah masyarakat, kumpulan ataupun sesebuah organisasi itu sendiri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan budaya organisasi? Ia merupakan satu luahan ataupun satu andaian nilai-nilai murni yang telah dicipta oleh ahli-ahli dalam organisasi bagi tujuan membiasakan diri mereka dalam persekitaran organisasi. Apa yang dimaksudkan dengan nilai adalah satu penumpuan kepada kualiti perkhidmatan pelanggan, semangat kerjasama dan juga kebersihan. Nilai-nilai murni ini dapat membantu pihak pengurusan dalam memastikan objektif organisasi bagi pengurusan jangka pendek dan jangka panjang terus tercapai. Selain itu, nilai-nilai murni ini akan diserap terus ke dalam organisasi setiap pekerjaan agar satu budaya ini dapat memberi kesan dan mewujudkan amalan dalam organisasi itu sendiri. Budaya organisasi penting dalam mengeratkan hubungan di antara pelanggan dan juga organisasi atau pekerja organisasi dan dengan pihak pengurusan organisasi itu sendiri. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan kategori budaya dalam organisasi. Dalam kategori budaya dalam organisasi ini mempunyai dua, iaitu kategori budaya dominan dan yang kedua adalah kategori sub-budaya. Budaya organisasi dikaitkan dengan satu keseragaman setiap individu yang mempunyai latar belakang dan tahap yang berbeza di dalam organisasi akan bersatu mewujudkan satu budaya. Kesan daripada keadaan ini telah menyebabkan berlakunya pelbagai kategori dalam penghayatan terhadap suatu budaya. Apa yang dimaksudkan dengan budaya dominan adalah satu nilai teras yang dikongsikan bersama oleh majoriti individu di dalam sebuah organisasi. Selain itu, budaya dominan akan memperlihatkan setiap individu memberi satu nilai yang sama bagi setiap perkara dan melaksanakan keseluruhan untuk faedah organisasi itu sendiri. Kita terdapat 4 teras dalam budaya organisasi, iaitu yang pertama sensitif kepada keperluan pengguna dan juga pekerja. Yang kedua adalah kebebasan untuk membangunkan idea-idea yang baru. Dan yang ketiga, kesediaan untuk bertolak ansur dalam pengambilan risiko serta keterbukaan dalam organisasi itu sendiri. Seterusnya berkaitan dengan kategori sub-budaya. Sub-budaya memberi maksud satu nilai kecil yang dilaksanakan dalam organisasi daripada organisasi yang membezakan mereka dengan kumpulan yang lain. Perbezaan ini berlaku disebabkan dengan fungsi kerja, jenis pekerjaan yang dilakukanlah, dan jarak geografi, pemisahan antara fizikal antara pekerja. Kisah budaya berlaku disebabkan permasalahan situasi atau pengalaman yang biasanya berlaku dalam sesebuah organisasi yang besar. Bahagian akhir untuk pembentangan saya adalah berkaitan dengan jenis-jenis budaya dalam organisasi. Dia mempunyai 4 klasifikasi, iaitu yang pertama adalah akademi, kedua kelab, ketiga pasukan baseball dan yang keempat adalah force rest. Okey, bagi yang pertama berkaitan dengan akademi, organisasi yang memiliki budaya jenis ini mempunyai penekanan latihan dalam membolehkan pekerja-pekerja melakukan pelbagai pekerjaan. Organisasi seperti ini akan menyediakan peluang kepada pekerja bagi meningkatkan kemahiran diri
dalam pelbagai bidang pekerjaan dan bersedia memindahkan mereka daripada satu jawatan ke satu jawatan yang lain. Tindakan sedemikian bukan setakat dapat meningkatkan kemahiran diri, malah dapat memperkayakan pengalaman dan membolehkan seseorang mengambil keputusan yang berkesan dalam pelbagai situasi. Antara amalan yang boleh dilakukan adalah seperti persaingan kerja dan pembesaran kerja. Seterusnya, klasifikasi kelab. Sebagai contoh, sesebuah organisasi yang mengamalkan budaya kelab ini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada kesetiaan dan ketaatan seseorang individu itu kepada organisasi. Cara ini, organisasi akan lebih mengutamakan individu yang mengamalkan potensi yang tinggi tanpa mengira had umur dan juga pengalaman. Selain itu, organisasi ini akan menggalakkan persaingan dalam pekerjaan itu sendiri. Pekerja yang berada di dalam organisasi ini akan merasakan lebih selesa, selamat dan peluang kenaikan pangkat adalah lebih terjamin. Selain daripada itu, penentuan ganjaran dan juga pangkat ini juga akan berasaskan kepada penghasilan dan kompetensi seseorang individu itu sendiri. Budaya ini telah diamalkan di syarikat swasta kerana mereka lebih mengutamakan produktiviti. Klasifikasi pasukan baseball. Dalam sesebuah organisasi yang mengamalkan pasukan baseball ini, ia lebih berorientasikan kepada usahawan kerana mereka bersedia untuk mengambil risiko dan juga mementingkan kepada pembaharuan, iaitu inovasi sebuah produk ataupun kualiti kerja. Organisasi ini menggalakkan persaingan dan juga pencapaian tanpa mengira had umur dan juga pengalaman seseorang individu itu sendiri. Penentuan ganjaran dan kompetensi adalah berdasarkan kompetensi seseorang individu terhadap penghasilan kerja itu sendiri yang telah ditunjukkan kepada pihak organisasi lah. Oleh sebab itu, organisasi ini menawarkan inisiatif keuangan dan juga kebebasan kerja yang tinggi, maka pengharapan terhadap pekerja yang dihasilkan adalah sangat tinggi. Budaya ini selalunya telah dipraktikkan oleh syarikat-syarikat swasta yang lebih mementingkan kepada produktiviti. Klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi Forrest, di mana sesebuah organisasi yang mengamalkan sistem budaya Forrest ini lebih memerlukan pekerja yang bekerja keras untuk mencapai matlamat organisasi. Keadaan ini memerlukan pengorbanan massa di tempat yang menawarkan keselamatan tempat kerja yang lebih rendah. Tetapi individu ini sangat sesuai kepada cabaran di setiap masa. Ini kerana organisasi itu sendiri sanggup bersedia untuk memindahkan pekerja ataupun membuang pekerja. Walau bagaimanapun, organisasi ini pada masa yang sama bersedia untuk menyediakan imbuhan kepada individu yang sanggup memberi peningkatan dalam pekerjaan. Individu ini membolehkan organisasi memberi imbuhan tanpa mengira majoriti, jantina dan juga bangsa. Sekian itu sahaja pembentangan berkaitan dengan budaya organisasi. Assalamualaikum, nama saya Syamsiati binti Abu Bakar, matrik nombor 267415. Hari ini saya akan membentangkan mengenai fungsi-fungsi budaya dan juga cabaran kepelbagaian budaya kepada pemimpin. Terdapat 5 fungsi utama budaya menurut Robbins, iaitu mendefinisikan peranan sepadan, iaitu budaya akan membangunkan perbezaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Fungsi yang kedua ialah menyampaikan rasa kesatuan identiti.
Keadaan ini akan mewujudkan kesatuan bertindak serta kebanggaan terhadap identiti yang dimiliki. Fungsi ketiga ialah meningkatkan komitmen. Suatu keadaan di mana keadaan ini akan membolehkan seseorang mengutamakan kepentingan organisasi melebihi daripada kepentingan diri sendiri. Fungsi keempat pula ialah menjurus ke arah kestabilan sistem sosial, di mana budaya akan dijadikan social glue yang mengikat ahli dengan menyediakan piawaian yang sesuai mengenai perkara yang patut dan tidak patut dilakukan. Fungsi yang terakhir, yang kelima, budaya sebagai mekanisme kawalan. Peranan ini membolehkan organisasi menyediakan garis panduan serta membentuk sikap dan gelagat di kalangan ahli. Di samping fungsi-fungsi yang dikemukakan ini, budaya yang kuat di organisasi, terdapat komitmen yang tinggi di kalangan ahli juga merupakan satu liability kepada organisasi. Antara liability yang dihadapi adalah seperti berikut. Pertama, halangan kepada perubahan. Keadaan ini terjadi apabila budaya yang kuat tidak mampu meningkatkan keberkesanan organisasi, tetapi sebaliknya menghalang kepada perubahan. Selain itu, keadaan ini juga berlaku apabila nilai-nilai yang dikongsi bersama atau amalan yang terdahulu didapati tidak berkesan ataupun didapati tidak selari dengan usaha-usaha bagi meningkatkan keberkesanan organisasi akibat daripada perubahan persekitaran. Halangan yang kedua adalah halangan kepada diversity. Budaya yang kuat akan menyulitkan organisasi untuk bertindak berasaskan kepada kompetensi. Selain daripada itu, ia mengambil pekerja baru berasaskan persamaan bangsa, jantina dan etnik akan menafikan manfaat yang diperolehi seperti peningkatan pengetahuan kepada sesebuah organisasi. Budaya yang kuat akan menghadkan penerimaan idea-idea baru hasil daripada kepelbagaian. Okey, halangan yang ketiga pula adalah halangan kepada penggabungan. Penggabungan bukan lagi dilakukan berasaskan kepada kedudukan kewangan yang baik atau sinergi produk, tetapi ia juga bergantung kepada keserasian budaya yang mampu diwujudkan. Keadaan ini sudah tentu akan membelakangkan keuntungan yang bakal diperolehi, tetapi sebaliknya ia menjadikan ikatan budaya sebagai kriteria yang lebih utama. Seterusnya, cabaran kepelbagaian budaya kepada pemimpin. Pada hari ini, organisasi tidak lagi diwakili oleh hanya satu budaya, tetapi terdapat kepelbagaian budaya dalam sesebuah organisasi. Dengan wujudnya kepelbagaian budaya ini, ia telah memberikan cabaran kepada pemimpin untuk mengemudi organisasi. Antara cabaran-cabaran tersebut adalah, pertama, kesan daripada perubahan tempat kerja. Disebabkan oleh perpindahan pekerja dari luar negara, ia akan mewujudkan kepelbagaian budaya di dalam sesebuah organisasi. Keadaan ini menjadikan satu cabaran kepada pihak pengurusan atau pemimpin kerana mereka terpaksa mengadakan program khas untuk mendedahkan pekerja baru itu kepada budaya tempatan. Program khas ini diadakan bertujuan untuk memotivasikan dan melatih pekerja agar berkelamat dan objektif sesebuah organisasi dapat dicapai. Cabaran yang kedua ialah mewujudkan kesamaan hak di tempat kerja. Kepelbagaian tenaga kerja yang terdiri daripada golongan wanita, OKU, golongan minoriti dan imigran di tempat kerja ini memerlukan organisasi melakukan perubahan ke atas susun atur fizikal, polisi, prosedur dan undang-undang dalam sesebuah organisasi itu. Perubahan ini perlu dilakukan oleh pemimpin bagi mengelakkan daripada berlaku diskriminasi terhadap bangsa, warna kulit,
ataupun kurang upaya kewarganegaraan, agama dan jantina. Kebanyakan organisasi pula melaksanakan affirmative action program, iaitu untuk memastikan segala keputusan yang diambil berkaitan dengan pengambilan pekerja itu tadi, kenaikan pangkat, pampasan dan lain-lain aktiviti sumber manusia dilakukan secara adil dan saksama. Bagi melaksanakan program seperti ini, bukan sahaja dapat mengelakkan berlakunya diskriminasi tadi, malah turut memastikan perlindungan status pekerja. Ini semua menjadikan cabaran dan tanggungjawab yang besar kepada pemimpin sesebuah organisasi. Cabaran yang seterusnya adalah mengakui hakikat perbezaan. Berdasarkan pendekatan melting pot, pihak pengurusan atau pemimpin menganggap bahawa pekerja secara automatik menjadi sebahagian daripada organisasi. Sekiranya mana-mana pekerja yang merasa terasing kerana tergolong dalam golongan minoriti akan mewujudkan jurang penerimaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka bukan sahaja dianggap berbeza dengan majoriti, malah rasa rendah diri untuk bergaul dengan golongan-golongan majoriti ni. Kebanyakan pemimpin memberi perhatian terhadap penerimaan nilai-nilai budaya yang pelbagai. Pihak pengurusan organisasi menganggap bahawa dengan wujudnya kepelbagaian budaya itu tadi, sesebuah organisasi boleh menyalurkan kualiti unik yang dimiliki oleh individu daripada pelbagai budaya tempat kerja. Ini akan meningkatkan kreativiti, inovasi dan kebolehan dalam membuat keputusan dengan lebih berkesan. Keadaan evolusi ini telah menunjukkan bahawa cabaran yang terpaksa dihadapi oleh sesebuah organisasi kerana isu kepelbagaian ini adalah merupakan satu cabaran berterusan yang perlu ditangani dengan teliti. Secara rumusannya, dapat disimpulkan bahawa dalam sesebuah organisasi, peranan pemimpin adalah sangat penting untuk menentukan dan memastikan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh yang demikian, kepimpinan adalah sangat diperlukan bagi sesebuah organisasi yang ingin berjaya. Pemimpin dalam budaya organisasi memainkan peranan yang penting dalam mempertingkatkan imej dan kualiti sesebuah organisasi. Oleh itu, bagi menjamin kejayaan pelaksanaan organisasi, setiap budaya yang positif secara rumusannya dapat disimpulkan bahawa dalam sesebuah organisasi, peranan pemimpin adalah sangat penting untuk menentukan dan memastikan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh yang demikian, kepimpinan adalah sangat diperlukan bagi sesebuah organisasi yang ingin berjaya. Pemimpin dalam budaya organisasi memainkan peranan yang penting dalam mempertingkatkan imej dan kualiti sesebuah organisasi. Oleh itu, bagi menjamin kejayaan pelaksanaan organisasi, setiap budaya yang positif perlu direalisasikan oleh setiap anggota dalam organisasi supaya semua pihak merasakan budaya yang diperkenalkan adalah milik mereka dan ianya perlu dipertahankan. Budaya kerja merupakan suatu kemestian kepada pekerja yang memasuki sesebuah organisasi untuk mempelajari segala budaya yang diamalkan dalam sesebuah organisasi. Langkah yang boleh diambil dalam mempelajari budaya dalam organisasi adalah dengan melihat kepada gaya kepimpinan, bentuk komunikasi yang diamalkan dan toleransi terhadap kesilapan.